Ini kita akan memberi pengenalan kepada ilmu coaching yang boleh digunakan dalam muamalah dengan majikan, pekerja, pelanggan dan ahli keluarga. Coaching adalah ilmu yang merupakan soft skills berdasarkan sains tingkah laku manusia. Asal ilmu coaching. Kita memang selalu dengar tentang sports coach, dan kalau apa-apa berlaku kepada tim, selalunya bila tim punya prestasi rendah, kita akan dengar bahawa coach dia adalah bertanggungjawab. Jadi ilmu coaching ini sebenarnya adalah bukan untuk kita bimbing orang yang lemah, tapi untuk kita dapat meningkatkan prestasi individu yang bukan orang yang lemah, tetapi orang yang sudah ada keupayaan, dan kita ingin meningkatkan lagi keupayaan mereka ini. Jadi kaedah coaching adalah merupakan satu rumusan kreatif dan inovatif untuk membantu pelanggan. Dan bila saya kata pelanggan, bukanlah maksudnya pelanggan itu seorang yang membayar kita untuk coach dia, tetapi mungkin rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, atau mungkin pesakit kita, sanak saudara kita, orang-orang yang kita ambil peduli tentang dia. Ilmu coaching ini mula diperkenalkan pada awal 90-an, dan sekarang dia memang telah di dunia training, dia telah mengambil alih training sebenarnya. Apakah coaching akan membuahkan? Dia akan membuahkan kepimpinan yang diperlukan dalam dunia ini, serta sokongan untuk menimbulkan kemampuan terbaik dalam manusia. Jadi melalui coaching, kita dapat cabar orang, kita dapat memberi orang itu kesedaran tentang diri dia dan kemampuan dia, dan kita dapat juga memberi maklum balas atas tindak tanduk seorang manusia tanpa menyakitkan hati manusia berkenaan. Kalau kita tengok dinamika kuasa yang ada pada zaman ini, kita akan dapati bahawa kita tidak boleh memberi arahan yang bersifat autokratik. Cuba tengok ya, kalaulah dulu seorang houseman katakan boleh dimarah, boleh ditengking dan sebagainya, sekarang ini kalau spesialis marah atau tengking houseman itu ada kemungkinan dia akan just bagi tahu, okay, sorry, saya dah tak nak jadi doktor dah, I quit. Sebab apa? Sebab cara marah itu dah tak sesuai untuk zaman sekarang. Jadi maknanya seorang ketua atau seorang spesialis dengan dia punya houseman, dia kena belajar cara untuk membimbing houseman tanpa memberi sebarang tekanan yang boleh menyebabkan perasaan orang yang dia pimpin itu tersinggung. Pelik tapi benar, itulah hakikat orang zaman sekarang ya. Kita kena ikut rentak dia. Okey, ini model coaching yang saya ingin bawa adalah apa yang saya belajar daripada saya punya guru, iaitu Dr. Michael Hia. Dia membuat satu kaedah coaching 3 langkah, iaitu see ataupun lihat, say ataupun kata, dan buat. Maknanya terus lakukan. Saya akan beri sedikit keterangan apa dia see, say, do ni. See adalah lihat, dan sebelum kita boleh menolong seseorang itu, kita kena faham pelanggan kita. Maknanya kita kena ta'aruf dengan dia. Kita kena faham dia punya keadaan, emosi, latar belakang dia, dan gambaran dunia mereka. Mesti sebelum kita boleh bermuamalah dengan mana-mana manusia, kita kena tahu hati budi dia. Kita kena mula faham dia. Kita tak boleh anggap dia dan kita sama sahaja.
persepsi dia dan persepsi kita berbeza, dan kita kena faham tentang ini, dan kita kena ambil kira persepsi orang yang menjadi orang yang kita nak bimbing itu. Kita kena faham matlamat, nilai serta tujuan mereka, dan dengan itu barulah kita boleh cabar mereka untuk nak mengatasi apa-apa yang menyebabkan dia tidak boleh lebih maju. Dan say atau kata ialah kita akan kumpulkan maklumat-maklumat yang menyebabkan kita dapat memahami matlamat dan tujuan mereka. Kadang-kadang orang yang kita nak bimbing ni dia sendiri tak tahu apa yang dia nak. Dan dalam langkah kedua itu pun, say ataupun kata, kita akan menolong orang itu ataupun orang yang kita nak bimbing, mungkin diri kita sendiri pun, dan kita dapat perjelaskan lagi apa tujuan, apa objektif dia. Dan kita boleh timbulkan dan kembangkan dan beri penekanan kepada apa yang mereka sendiri pilih. Kita jangan pula kita yang pilih untuk dia, tetapi dia kena pilih sendiri dan dia kena nak buat apa yang kita rasa dia nak buat. Jadi sebab itu langkah ini tidak mudah untuk dilakukan bagi orang yang tidak belajar skills ini. Dan kita boleh lepas itu rancang bersama langkah-langkah yang perlu diambil. Dan jangan kita lah pula syok sendiri, kita yang sibuk-sibuk nak suruh dia buat, tapi sebenarnya dia tidak ada keinginan dan kemampuan untuk buat. Jadi maknanya sebagai coach kita kena dapatkan komitmen. Yes, I'll do it. Barulah kita boleh yakin bahawa apa yang kita rancang bersama akan membuah dan menjadi hasil. Dan the last step dan juga langkah yang menunjukkan berkesan atau tidak ialah buat. Kita kena tengok apa yang kita rancang tu jadi kenyataan. Bagaimana kita nak ukur prestasinya? Bagaimana kita nak tanamkan satu mekanisme tindakan yang boleh bertahan? Maknanya dia kena ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, maka keadaannya tidak akan berubah dan apa yang kita rancang tidak akan membuahkan hasil. Jadi coach kena faham cara untuk mengubah perangai yang mundur kepada perangai yang maju. Dan kita juga kena ada maklum balas dari masa ke semasa untuk melihat kemajuan. Dan akhir sekali kita kena buat sebuah penilaian dan kita kena lihat bahawa matlamat sudah dicapai atau belum, dan seterusnya dan seterusnya. Maka coaching ini bukanlah sesuatu persahabatan atau pergandingan yang untuk masa yang sekejap, tapi dia mengambil masa jangka masa yang lama. Selalunya orang yang kita coach tu siapa dia? Most probably kebanyakan coach bukan ambil gaji melalui coaching, tetapi coaching ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk orang yang kita sayang. Untuk sahabat-sahabat kita, untuk kawan-kawan, rakan-rakan perkongsian kita, untuk anak kita, isteri kita. Dan mungkin kalau kita seorang majikan ataupun seorang pengarah dan sebagainya, kita akan lakukannya untuk orang yang kita bimbing. Jadi di bawah coaching 3 langkah ini ada 10 milestone atau batu ukur, iaitu bila kita kata see ataupun lihat, ia adalah connect, contract, clarify, challenge, ataupun berhubung, ikat kontrak, perjelaskan dan mencabar. Dan say ataupun buat ialah katakan, iaitu say ialah hasilkan bersama atau co-create, dan commit. And last of all, do atau buat adalah change, continue, check and close. Jadi ini adalah ringkasan, dan setiap daripada topik ini
bukan setakat perlukan huraian, tetapi perlukan juga hands-on training atau latihan. Dan kita boleh lihat bahawa setiap langkah tadi tu ada di bawahnya banyak subtopik yang akan diuraikan dengan terperinci dalam kursus coaching ini. Dan ini adalah antara praktikum yang boleh dibuat, iaitu tools, ya, listening tool, questioning tool, and reframing tool. Dan ini adalah pengenalan, dan saya ingin menyedarkan para pendengar bahawa dalam Al-Quran banyak arahan yang dalam bentuk coaching, iaitu kalau kita lihat di dalam Quran banyak teknik menyoal dan bukan untuk memberi arahan. Cuba baca Al-Quran tu, banyak sungguh yang bersifat soalan dan bukan statement. Dan masa Rasulullah SAW lepas perang Badar, semasa kafir hendak menyerang Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah merancangkan sesuatu, dan dia tidak merancangkan dengan memberi arahan, walaupun mungkin dalam diri dia sudah tahu apa yang dia nak buat, tetapi dia menyoal dan mendapatkan pendapat sahabat-sahabat, sehinggalah apa yang dia fikir dalam otak dia dinyatakan bukan oleh dia sendiri tetapi oleh sahabat-sahabatnya. Dan contoh lagi, dalam perang Uhud, kan, kita tahu bahawa ada sahabat-sahabat yang melakukan kesalahan dan menyebabkan hampir orang Islam kalah dan ramai yang mati syahid. Jadi dalam surah Al-Imran, Allah dalam surat 159, Allah menghalang Rasulullah daripada memarahi mereka. Sebab Allah kata kalau marah mereka akan lari. Dan kalau kamu bersikap keras pun mereka akan lari. Jadi bila sudah ada kesedaran tentang kesalahan, lembutkan wajah untuk menunjukkan dan maafkan. Seterusnya maafkan dan doa kepada Allah supaya Allah ampunkan. Ini sebenarnya adalah sebahagian dari apa yang kita boleh belajar dalam kursus coaching. Akhir kata, coaching adalah ilmu kehidupan yang membuahkan pemimpin yang berpengaruh dan berkaliber. Dan kita pun tahu bahawa Rasulullah SAW mengatakan, Kulukum ra'un. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu bertanggungjawab atas yang kamu pimpin. Jadi kalau kita bertanggungjawab atas apa yang kita pimpin, sudah wajar kita tahu cara nak memimpin. Dan cara nak memimpin, salah satu cara, in fact, cara yang Rasulullah SAW mengamalkan adalah cara coaching. Cara otokratik dan mengerah tidak sesuai untuk manusia zaman ini seperti mana yang saya telah terangkan sebelum ini. Ilmu coaching adalah hasil kajian perangai dan psikologi manusia, dan ia adalah amaran kehidupan yang diperlukan setiap insan yang ingin berperanan dalam pembaikan ummah. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.